Pendengar Sidang Putus sekalian, selamat pagi, sabahul khair. Good morning diucapkan kepada penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tidak lain dan tidak bukan, Tanyalah Ustaz, seindah kasih, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita pada pagi ini untuk terus kita menambahkan ilmu pengetahuan kita menerusi rancangan Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini merungkaikan dan mengeluarkan kita dari sebarang kekusutan kita tentang agama yang kita sayangi, yakni Islam yang tercinta. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita bertemu lagi untuk Hari Raya, hari yang bahagia, hari yang penuh keceriaan. Mudah-mudahan di samping kita menyambut kegembiraan dalam Hari Raya ini, kita ada juga sedikit orang kata apa, nak berkongsi kasih kita, berkongsi rezeki kita dengan orang-orang yang di sekeliling dengan kita. Dan insya-Allah salah satu tujuan kita hidup ini adalah untuk ta'abbud diri kita, iaitu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan salah satu caranya adalah dengan kita menambahkan ilmu pengetahuan. Seperti biasa, dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, kita membawakan topik-topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita pelajari, sama-sama kita fahami, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sama-sama menambah ilmu tentang tajuk berkaitan dengan kongsi rezeki. Dua perkataan yang mudah untuk dilafazkan tapi amat sukar untuk kita nak laksanakan. Nak berkongsi rezeki kita ialah kita nak mendapatkan satu rezeki itu kadang-kadang cukup payah, memerlukan satu pengorbanan. Apabila disebutkan pula untuk berkongsi, bertambah-tambah kepayahannya. Jadi insya-Allah untuk menjawab setiap soalan-soalan berkaitan dengan kongsi rezeki pada pagi ini, bersama dengan saya dua orang personaliti yang boleh digelar sebagai pasangan pendakwah paling romantis di Malaysia. Siapa lagi? Tidak lain dan tidak bukan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhyiddin Mokhtar kita, dan juga yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Akbar. Inilah contoh pasangan bahagia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita semua insya-Allah amin. Sama-sama kita pun tuan-tuan dan puan-puan yang ada pasangan, yang ada suami, yang ada isteri, sama-sama kita insya-Allah ambil contoh daripada ustaz-ustazah, bukan sekadar pasangan, bahkan mampu untuk memberikan kita juga sedikit maklumat dan juga ilmu pengetahuan untuk kita sama-sama amalkan insya-Allah. Jadi ustaz-ustazah sihat. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Ya, selamat Hari Raya Aidilfitri. Sekali kita amin amin rabbil alamin. Insya-Allah Ustaz, sekali kita bolehlah nak menjamah sedikit makanan-makanan yang kita ada. Kalau sambil-sambil tak boleh? Tak boleh Ustaz. Saya nak cakap tersembul makanan pula Ustaz. Tak sedap Ustaz. Tak sedap. Insya-Allah. Jadi Ustazah, sebagai permulaan yang nilai Ustaz. Saya. Kita nak tahu juga kan dua perkataan yang mudah untuk kita sebut, kongsi rezeki. Jadi sebagai mukadimahnya Ustaz. Saya. Bagaimana kita ni sebenarnya nak berkongsi rezeki dan juga nak memahami apa itu sebenarnya kongsi rezeki Ustaz. Okay. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Luqman, kepada rakan panel saya Ustazah Isfadiah, isteri saya juga. Saya kena dengar betul-betul sebab dia sebut kongsi tu. Dia berderau sikit. Kongsi apa? Saya akan terangkan masuk kongsi itu bagaimana. Boleh sila. Insya-Allah. Jadi pada penonton hati Allah Subhanahu Wa Taala, kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Kullu am wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Ya, jadi bila kita membincangkan tentang konsep kongsi rezeki, jadi itulah cantiknya Islam. Kerana Islam ini menganjurkan kepada kita untuk bersama-sama kongsi rezeki, kongsi kegembiraan. Lebih-lebih lagi kita ni sekarang di bulan Syawal, kita bergembira kerana kejayaan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Aidul Fitri itu merupakan hari yang kita bergembira dan kegembiraan itu kita raikan bersama. Jadi dalam membicarakan tentang konsep kongsi rezeki ini, memang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki kepada kita, harta kepada kita sebagai satu amanah. Satu tanggungjawab yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bertanggungjawabkan tentang harta yang diberikan kepada kita. Perkongsian harta kita yang kita miliki kepada orang lain ada dua bentuk Ustaz. Yang pertama, perkongsian yang wajib. Memang kita kena kongsi. Yang wajib sedekah, bukan. Yang wajib itu maksudnya nafkah. Ya, nafkah kepada orang yang wajib kita nafkah. Ya. Kemudian yang wajib juga boleh dikatakan sebagai zakat. Alhamdulillah. Sebelum selesainya bulan Ramadan kan kita dah bayar zakat fitrah. Jadi fitrah itulah kita kongsikan harta yang kita miliki ini kepada
para fakir miskin dan orang-orang yang layak untuk menerima sedekah. Dan kita kongsi juga dalam bentuk yang tatawwu', Ustaz, yang sunat. Yang zakat tu dah wajib, dah mesti. Tapi kalau kita nak buat yang lebih lagi, ada perkara-perkara yang sunat. Antaranya ialah kita bersedekah, kita bagi duit raya, kita bagi sumbangan, kita jamu orang makan dan sebagainya. Jadi inilah menjadikan Islam ini sangat cantik. Rezeki yang diperolehi, kita kena kongsikan. Tak memang kena kongsi. Sama ada yang memang suatu yang wajib ataupun secara sukarela. Maka yang sukarela itulah yang akan menambahkan kita menjadi insan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bila kita dapat, kita berikan semula kepada orang lain dengan cara yang dituntut oleh syariat, itu tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Bila kita bersyukur, maka Allah Taala akan tambahkan lagi nikmat kita kepada kita. Sebab tu kalau kita kongsi, Ustaz, jangan risau harta kita habis. Nabi pun sebut, ya, kebanyakan orang risau dia sebab apa? Dia gunakan matematik accountant. Dengan nombor yang ada tu, bila dia dikeluarkan, maka dia berkurang. Dikurangkan, dia berkurang. Maka kita kena jaga walaupun 1 sen. Tapi matematik Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah, sangat hebat. Kita keluarkan RM5, akan jadi 500, akan jadi 5,000. Dengan sesuatu yang itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dijanjikan kepada kita. Bila kita kongsi rezeki, insya-Allah rezeki kita akan bertambah barakah dan bertambah nilainya. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jadi berkongsi rezeki ini ada dua, ya. Satu wajib kita berkongsi rezeki dalam bentuk zakat dan juga nafkah. Yang keduanya itu sunat dalam bentuk kita bagi duit raya. Ni kanak-kanak seronok dah ni dengar kalau pagi ni duit raya, dan juga kita melakukan jamuan raya, jemput orang datang ke rumah. Dan juga jadi betul kata ustaz tu, kadang-kadang orang takut sebabkan berkongsi rezeki tak kurang-kurang sebab kita ni mungkin mengikut matematik kita. Tapi matematik Allah tu lain, iaitu bertambah lagi rezeki, insya-Allah. Jadi pandangan ustazah pula, ustazah, tentang tajuk kita bincangkan pada pagi ini tentang kongsi rezeki. Silakan. Ya, matematik suri rumah tu dia berkira sikit. Sebab apabila time kita nak bagi tu, kita teringat bil api, bil air. Belum bayar lagi, rumah sewa lagi kan. So jadi itu sebenarnya adalah cabaran. Cabaran bagi orang-orang yang bertakwa. Sebab apabila kita berpuasa, ya tuan-tuan perempuan, para penonton yang dikasihi, kena lupa bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab syok sangat ni bercerita sampai lupa nak bagi salam. Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dikasihi. Salam ucapan Eid Mubarak ya kepada kalian semua. Kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Baik, apabila kita kata kongsi rezeki ni, perkara yang melanda kita lah kaum wanita suri rumah ni, memang kita banyak benda kita fikir untuk portion bajet di dapur, anak-anak pergi ke sekolah lagi kan. Tetapi itulah yang saya katakan tadi, dia sebagai cabaran sejauh mana Allah nak lihat kita ini pandai mengurus ataupun tidak. Dan satu lagi, bila kita ni keluar daripada bulan Ramadan, Ramadan ini dia mengajar kita untuk menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Dan salah satu daripada sifat orang yang bertakwa ini, dia akan berinfak. Dia akan berkongsi rezeki, berkongsi nikmat yang Allah berikan kepada mereka ini sirrau wa ala niyah. Maksudnya walaupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi orang tak tahu, ataupun dalam keadaan yang tahu, diiklankan, orang dapat tahu melalui social media ke, ataupun gambar ke dan sebagainya. So dua-dua. Dan begitu juga sifat orang yang bertakwa ini, dia fis-sarra wa dharra. Jadi waktu dia susah, waktu dia senang, dia pun mudah untuk kongsi. Dan waktu dia susah, dia tidak akan jadi kedekut. Dia tetap akan beri. Jadi situasi itu hanya status situasi dia je. Dia situasi itu tidak akan menghalang dia untuk terus berkongsi rezeki yang dia dapat daripada Allah kepada orang lain. Dan satu apa lagi, yang kan Ustazah, yang suami bagi pun dia kongsi juga ke orang kan. Kan pihak isteri bagi jangan kongsi. Itulah, saya benar-benar Ustaz ada berikan satu komentar tu berkaitan dengan suami nak berkongsi. Bahaya dia. Lagi salah faham pula pada isteri luar sana tu, masya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab. Jadi persoalan kita untuk mukadimah ni itu berkaitan dengan apa itu kongsi rezeki itu. Alhamdulillah dua pandangan dan juga dua pandangan yang akhirnya bertemu ke satu titik persamaan, iaitu insya-Allah memberitahu kepada kita, iaitu berkaitan dengan berkongsi rezeki ini cukup penting untuk kita sama-sama amalkan, insya-Allah. Jadi Ustazah, kita nak teruskan dengan meraihkan soalan pada penonton kita, boleh? Insya-Allah. Jadi kita raihkan soalan pertama daripada Tuan Ismail Mat Isa.
Assalamualaikum Ustaz, Ustazah dan Da'i serta semua warga kerja bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah Islam mengajar kita kasih sayang dalam situasi kongsi rezeki antara satu sama lain? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. #biar tahu jangan keliru. Jadi kita nak pandangan Ustaz dulu insya-Allah. Saya. Silakan. Okey, terima kasih Ustaz. Jadi memang Islam ini mengajar kita untuk kita berkasih sayang. Kan disebutkan dalam hadis dalam ayat Quran sebut innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi bila kita bersaudara itulah yang kita saling bantu-membantu, berkasih sayang. Dan Islam ini dalam menganjurkan berkasih sayang bukan daripada lingkungan keluarga saja. Kerana ikhwah itu adik-beradik. Biasalah adik-beradik dia akan ada perasaan kasih sayang. Dan terkadang kasih sayang ini memang diasaskan kepada pertalian darah. Tetapi kasih sayang berasaskan kepada iman ini, dia akan menjangkau bukan sekadar adik-beradik tetapi seluruh umat Islam. Maka mereka adalah bersaudara kerana bertuhankan dengan Tuhan yang satu, bernabikan dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi sebut, tahadu tahabu. Saling memberi hadiah, maka kamu akan berkasih sayang. Dengan kita berkongsi rezeki ini, apa yang kita perolehi, dengan kita berikan sedekah, dengan kita berikan hadiah, kita infak, kita memberikan sumbangan di hari raya, kita bagi duit raya kepada anak-anak kecil, maka di situlah kita akan dapat menzahirkan rasa cinta dan kasih sayang sesama umat Islam. Orang yang memberi ini, dia rasa apa? Sebab dia rasa bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia dan dia kongsikan kepada orang lain. Itu tanda orang yang beriman. Sebab dalam sebuah hadis sebutkan, as-sadaqatu burhanun. Sedekah ini merupakan suatu bukti. Bukti apa? Bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Taala suruh memerintahkan kepada kita untuk infak, untuk beri zakat, untuk memberikan bantuan, maka dia senang-senang hati terbuka untuk berkongsi rezeki dengan orang lain. Manakala orang yang menerima tu pastinya lah dia akan berterima kasih, terhudang budi dengan orang yang memberi. Di situlah akan wujudnya perasaan kasih sayang. Yang ada rendah diri, maka dia akan disayangi oleh orang yang lebih kurang berkemampuan dan dia menghormati kepada orang yang lebih berada, maka wujud rasa hormat menghormati, lahirlah kasih sayang. Kalau tak hormat, tak ada kasih sayang Ustaz. Sama juga dengan pasangan antara suami isteri kan. Kalau kita tak pandang pun isteri kita, lawak isteri duk kumas senyap-senyap kan. Susah nak wujud kasih sayang. Jadi di situ Saya punya tapak tangan pun gatal je Ustaz. Ya, bila gatal tu maksudnya nak dapat tanda-tanda gitu. Dapat ya tu nanti. Jadi pandangan Ustazah pula tentang soalan tu. Dia sedekah. Saya suka sangat bila Ustaz sebut sedekah ini adalah burhan. Dia satu tanda keimanan. Sebab memang betul itu yang saya kata. Bila kita nak memberi kan tuan-tuan perempuan, baru kita teringat bilapi, bilai, yuran anak dan sebagainya. Benda itu akan menjadi halangan untuk kita memberi. Tetapi kalau kita tetap bersedekah ni, itu yang menjadi bukti bahawa kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada satu kisah bila Ustaz sebut berkenaan dengan memberi, menerima kan. Seorang guru, di waktu hari guru tu, jadi anak-anak semua nak bagi hadiah lah kepada cikgu ni. Jadi biasalah cikgu-cikgu dapat hadiah kan. Ada satu budak ni, dia bagi cuma lukisan saja. Yang lain tu bagi apa, kata adalah beg tangan, bagi hadiah cawan mak ke kan, yang berharga bernilai. Yang satu anak murid ni dia bagi macam lukisan pun orang lidi. Tajah ni cikgu, ini saya. Dalam banyak-banyak hadiah ni, cikgu tu yang agak dia rasa tersentuh adalah yang lukisan tu. Sebab anak ni anak yang miskin. Dia tidak ada kemudahan untuk memberi sebagaimana kawan-kawan dia. Jadi bila dia bagi lukisan tu kepada cikgu tu tahu latar belakang dia tapi nak juga memberi. Maka bila ke mana-mana yang dia akan ingat itu adalah pemberian yang berupa tulus ikhlas. Satu yang paling penting tu tulus ikhlas. Bukan nak tunjuk-tunjuk, bukan nak nak ikat orang tu, okey kau geng aku kan, so aku akan bagi. Jadi bukan nak mengikat orang dengan pemberian, tapi dia tulus ikhlas. Yang penting perlu ada keikhlasan, di situ orang akan rasa kembali. Ada satu lagi kisah sebenarnya.
Baik Ustazah, sebenarnya kita nak tahu kesinambungan tu, namun sebelum tu kita nak berhenti berehat seketika. Jadi saudara sekalian, kalau nak tahu sambungannya, jangan kemana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz Seindah Kasih kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz Seindah Kasih, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, saudara sekalian, pada hari ini kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama mengambil ilmu berkaitan dengan tajuk kita, kongsi rezeki. Dan kita juga cukup beruntung sebab Al-Fadil Ustaz Muhyiddin dan juga Ustazah Isfadiah kita pada pagi ini berkongsi rezeki ilmu dengan kita semua. InsyaAllah sama-sama kita ambil, kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi kita teruskan lagi ya, sebab apa tadi sebelum kita berhenti berehat, Ustazah ada nak berkongsi kisah kedua tentang soalan daripada Tuan Ismail kita tadi tu. Yeah. Silakan Ustazah. Tentang kasih sayang kan, bagaimana kita berkongsi rezeki itu boleh membangunkan kasih sayang. Kisah ini diriwayatkan sendiri oleh baginda Nabi Muhammad SAW tentang seorang lelaki yang dia nak bersedekah. Jadi dia bersedekah pada waktu malam, waktu tidak ada orang nampak. Kemudian dia jumpa dengan seseorang tu, dia tengok, dia pandailah kira-kira lah kot kan. Ni memang memerlukan. So dia bagilah sedekah tu. Esoknya viral. Viral. Isu ceritanya dia tu pencuri. Jadi dia bagi tahu pada orang dia dapat harta sebagian-sebagian, ada orang bagi sedekah. Jadi orang lain dia ni pencuri kan, boleh pula dapat sedekah. So sampailah berita tu pada si pemberi kan. Dia pun rasa sedih. Dia kata itu tak jadi sedekah tu. Tak apa, malam ni dia buat lagi. So malam tu dia pergi tengok seorang wanita lah pula. Dia bagi sedekah. Bila bagi sedekah, esok viral lagi. Wanita itu pelacur, penzina. Dan kemudian dia pun sedih lagi kan. Dia kata tak jadi ni. Tak apalah, dia kata. Malam ni buat juga. Kali ketiga tu. Dia buat, dia bagi. Kemudian esoknya viral pula. Viral lagi. Lelaki tersebut adalah seorang saudagar yang kaya. Macam mana dia kata boleh terlepas ni? Dia kata sedekah aku. Dia kata dah bagi semua silap ni. Dengan pencuri, dengan penzina, takkan macam tu. So kemudiannya malam tu dia tidur. Punyalah dia fikir sangat pasal sedekah dia. Dalam mimpi dia muncul seorang lelaki, dia memberitahu. Kamu memberi sedekah kepada pencuri, maka pencuri itu terbantut niat dia nak mencuri malam tu. Kemudian yang pelacur tu tak ada nak terfikir untuk buat zina malam itu. Dan juga untuk saudagar itu, mudah-mudahan menjadi teladan baginya. Jadi tahulah dia sebenarnya sedekah itu kan tuan-puan, bukan kita dapat kasih sayang sesama sahabat-sahabat kita. Tapi yang paling utama adalah kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan sedekah itu boleh bertukar kepada manfaat di luar daripada pemikiran kita. Kita ingat sedekah tu untuk orang miskin aja, tapi rupa-rupanya untuk orang yang melakukan jenayah, melakukan kesalahan, maksiat dan sebagainya. Mudah-mudahan sedekah itu boleh memberikan impak yang besar pada jiwa dia. Allah. Maksudnya Ustazah, kalau kita dapat kasih sayang Allah, kita mudah untuk berkasih sayang sesama manusia. Itu kesimpulan yang hebat. Meremang Ustazah. Dia bila nak berkongsi ni, saya belum mendengarkan di antara hikmah yang Ustazah kongsikan ni. Masya Allah, rupa-rupanya di sebalik kita nak melahirkan kasih sayang ataupun nak menghadirkan kasih sayang pada Allah tu, yang penting kita kena hormat dengan orang. Betul. Dapat kasih sayang manusia, insya-Allah mudah untuk dapat kasih sayang daripada manusia itu sendiri. Betul Ustaz. Allahu Akbar. Jadi sebetul sekalian, satu pengajaran untuk kita bersama, untuk kita amalkan. Teruskan berkongsi rezeki kita, teruskan raikan orang datang ke rumah kita ni. Jangan pula bila ada orang ketuk pintu depan rumah buat-buat berlakon tak ada orang kat rumah kan. Jadi insya-Allah jom sama-sama kita berkongsi rezeki. Jadi terima kasih Ustazah di atas jawapan. Kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada Puan Ruby AB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah dan dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah dibolehkan berkongsi rezeki dalam memberi juadah hari raya seandainya ada jiran kita yang non-Muslim? Dan soalan keduanya, bagaimanakah cara baginda Rasulullah SAW berkongsi rezeki menjelangnya hari raya bersama keluarga mahupun sahabat-sahabat baginda SAW? Mohon pencerahan, syukran, sami raya, sama-sama, maaf zahir dan batin. Jadi soalan pertama ni
Saya berikan Ustaz dululah. Soalan yang pertama, soalan yang kedua Ustazah pula. Okey, boleh. Boleh. Senang dah bagi-bagi ya. Berkongsi soalan. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Luqman. Ya, dan bila kita memang bila hari raya ni kita berkongsi, ya, kongsi kegembiraan. Dan memang dalam suasana kita ni masyarakat itu masyarakat majmuk. Ada muslim dan muslim. Yeah. Dan kita pun orang Islam Melayu kita pun pelbagai, ada orang Melayu, orang Jawa, orang Banjar. Kalian orang kata nak diluaskan lagi, ada yang non-Muslim ada berbagai bangsa. Tapi Islam ini adalah suatu agama yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utuskan dia Muhammad melainkan menjadi rahmat kepada sekalian alam. Begitu juga bila kita berhari raya, kita nak kongsi rezeki dengan non-Muslim, hukumnya adalah harus. Sebab non-Muslim itu adalah jiran kita. Bila jiran kita itu, memang Islam pengajar kita, ada jiran yang satu hak, ada jiran yang dua hak, ada jiran yang tiga hak. Jadi non-Muslim yang bukan Islam ialah jiran yang mempunyai satu hak. Hak apa dia? Hakul jiran. Bila jiran apa dia? Kita kena hormati dia. Kalau dia susah kita bantu. Kalau kita suka sama suka kita raikan kegembiraan kita bersama dengan mereka. Sebab tu bila kita buat rumah terbuka, jemputlah mereka bersama. Kadang mereka pun jemput juga kita. Memang pengalaman kami dalam kejiranan yang non-Muslim, bila ada mereka, kita pun datang. Alhamdulillah dia pun faham. Dia kata orang Islam tak boleh makan ni, kita sediakan yang ni. Dia memahami dan menghormati agama dan budaya kita. Itulah cantik Islam. Maksudnya kita perlu sebarkan kebaikan, sebarkan kasih sayang itu kepada semua manusia, kerana Islam itu adalah agama untuk semua. Allahu Akbar. Jadi perlu kita raikan juga jiran-jiran kita ni. Kadang-kadang ada wujudnya diskriminasi. Apatah lagi kalau yang jenis jiran yang tak bertegur sapa ni. Allahu Akbar. Lebih menyedihkan. Jadi Ustazah, untuk soalan kedua tu, bagaimana Rasulullah menyambut kehadiran dengan berkongsi rezeki di hari raya, Ustazah? Silakan. Ya, bila kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut hari raya ni, dia seolah-olah memberitahu pada kita rezeki itu bukan pada sudut material saja, bukan pada yang ada duit, bukan pada makanan saja, tetapi pada sudut emosi, persekitaran, bi'ah, keadaan, contohnya kegembiraan. Dan di mana Rasulullah SAW bila balik ke rumah, kan ada dua orang hamba yang sedang main pukul gendang, kan dua hamba perempuan itu. Jadi Saidina Abu Bakar As-Siddiq suruh dia berhenti. Diam. Dia kata apa ni kan? Dan kemudian Nabi sebut biarkan, ini kan hari raya kita. Macam tu. Jadi maksudnya memberi kegembiraan, memasukkan kegembiraan kepada sahabat-sahabat kita. Menyebarkan kegembiraan kepada orang lain. Itu termasuk berkongsi ataupun kita kata rezeki lah. Kan sebab nikmat bahagia kita ni nak kongsi dengan orang, kita sebarkan kebahagiaan pula. Nikmat sihat kita, kalau kita sihat, macam mana kita nak kongsi nikmat sihat kita kepada orang lain? Kita ziarahlah dia, kita berdoalah untuk kesembuhan dia. Nikmat anak-anak yang soleh, itu adalah rezeki juga. Okey, macam mana kita nak kongsi anak-anak yang soleh ni? Manfaat anak-anak yang soleh pada masyarakat itu yang kita kongsikan kepada orang lain. Begitu juga ilmu. Kita ada ilmu. Macam mana nak kongsi? Ilmu tu rezeki. Jadi kita kongsi dengan menyebarkan dan juga mengupas, menjelaskan kebenaran. Insya-Allah. Jadi kan Nabi pernah sebut kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara-perkara yang baik itu merupakan sedekah. Saya sukalah Ustaz Muhyiddin ni. Betul, saya sukalah Ustaz Faidiah ni dapat kongsi pada pagi ni. Alhamdulillah. Jadi bila-bila kita dapat balik Ustazah, ramai orang pada hari ini dia menutup ruang lingkup pemahaman tentang rezeki itu hanya dalam bentuk material semata-mata. Rupanya dalam bentuk sedekah. Jadi juga seperti mana kata Ustaz, setiap kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya adalah satu bentuk sedekah. Jadi ayo sama-sama kita sebarluaskan rezeki yang kita miliki kepada dan berkongsi dengan orang-orang di sekeliling kita, insya-Allah. Jadi jom kita beralih dengan soalan berikutnya, Ustazah. Daripada saudara Muhammad Hafizi Hafiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, adakah afdal kita meraihkan sambutan Aidilfitri bersama anak-anak yatim sebagai tanda mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dengan berkongsi keberkatan rezeki sekadar kemampuan kita? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih.
#biar tahu jangan keliru. Okey, siapa nak jawab? Sekarang saya buka pula. Saya dulu. Ustazah. Okey, sila Ustazah. Dia ada satu kisah tahu Ustaz dan juga para penonton yang dikasihi, di mana Rasulullah SAW satu masa dia balik ke rumah. Waktu tu Idul Fitri lah, waktu Hari Raya. Jadi dalam perjalanan tu dia berjumpa dengan seorang anak yang sedang merintih. Anak itu sedang merintih dengan pakaian yang lusuh, tak mandi lagi kan. Jadi dia pun merintih, dia kata kalau ayah ada aku tak macam ni. Kalau ayah ada aku tak miskin macam ni. Kalau ayah ada aku tak akan lapar, aku tidak akan tersisih macam ni. Jadi bila Nabi lalu tu, Nabi pun dengar. Jadi Nabi terus kata, pendek ceritanya, Nabi terus kata, anggaplah aku ini ayah kamu dan anggaplah Ummul Mukminin Aisyah ini sebagai ibu kamu. Jadi Nabi ambil dia, bawa balik, mandikan dia, bagi kegembiraan pada dia, kebahagiaan untuk anak yatim ini sebab ayah dia syahid dalam peperangan. Jadi nak ceritanya, sewaktu kita dalam keadaan gembira ini, antara lain macam Nabi tak adalah bagi duit raya terus tinggal kan, tapi Nabi bagi kegembiraan tu, Masya Allah, kepada anak-anak yatim. So salah satu daripada kebaikan dalam dalam hari raya ini adalah kita memberikan tumpuan dan perhatian kepada anak-anak yatim dan golongan yang memerlukan. Ustaz boleh sambung? Betul Ustazah. Sebab itulah Al-Quran pun sebut fa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak-anak yatim ini jangan dijerkah, jangan dikasari. Maksudnya kita kena buat layanan yang terbaik. Tapi kalau dia degil macam mana Ustaz? Kita kena bimbing dia. Oh, kena bimbing dia. Kena bimbing dia, bagi bertegas nasihat. Tak apa Ustaz kan? Dia tegas lain. Kalau kita jerkah, itu jerkah. Tapi kalau dia melakukan silapan, kita tegur, kita bimbing cara yang baik sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Lebih lagi lah anak yatim ni tidak ada siapa-siapa. Betul, dia lebih orang sensitif. Lain, ya betul, emosinya sangat sensitif. Janganlah kalau apatah kalau kita sering membanding-bandingkan pula orang ni. Jadi memang tak patut. Itulah ya, di bulan yang penuh kegembiraan Syawal ini kita raikan mereka. Alhamdulillah saya lihat masyarakat kita sangat prihatin dengan golongan anak yatim ini, sehingga ada majlis-majlis tentu bermula pada Ramadan lagi, berbuka puasa dengan anak yatim, hari raya bersama anak yatim. Tetapi di antara ramai-ramai anak yatim, siapa yang paling afdal, yang paling utama? Jadi anak yatim yang paling afdal untuk kita raikan, kita berikan sebelum seluruh anak yatim ialah anak yatim yang dekat dengan diri kita, ahli keluarga kita. Kerana Nabi sebutkan bila kita nak kongsi rezeki, nak bersedekah, sedekah yang paling afdal itu ialah kepada orang yang dekat dengan kita, zirrahmi. Lebih lagi kalau ada kaum kerabat kita yang kita menyampah. Kan ada sebut hadis kan, afdalus sadaqati as-sadaqatu ala zirrahmil kashi. Sedekah yang paling afdal itu ialah sedekah kepada zirrahmi, ahli keluarga kita, kasyih yang kita menyampah. Allah yang kita menyampah. Macam mana kita nak kongsi rezeki kepada orang kita tak suka? Tapi situlah hikmahnya Islam ini, nak menyatukan kita, nak menjadikan kita orang yang tawaduk, sedia memaafkan orang lain, menghubungkan silaturahim. Maka dengan kita kongsi rezeki, memberi sumbangan, infak di Syawal ini kepada keluarga kita yang kita tak suka, mudah-mudahan dia akan bertambah rapat dan boleh menyambung silaturahim. Allahu Akbar. Satu jawapan yang sangat-sangat cantik pada Ustaz, iaitu berkaitan dengan Islam itu satu rahmah yang di mana bukan sekadar memberikan input ataupun ilmu kepada kita, bahkan memberikan jalan keluar untuk menjernihkan. Kadang-kadang ada yang kita faham, mungkin juga di musim-musim perayaan ini mungkin ada yang dah tak bertegur sapa sebagainya. Jadi ini yang telah pun diberikan nasihat oleh Ustaz untuk kita sama-sama jernihkan kembali hubungan kekeluargaan kita, insya-Allah. Banyak lagi kita akan bualkan, kita akan bincangkan berkaitan dengan kongsi rezeki. Namun sebelum itu kita berhenti berehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, Seindah Kasih kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah.
Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Sama-sama kita mengambil iktibar, sama-sama kita mengambil ilmu berkaitan dengan topik kita, kongsi rezeki. Kepada sahabat-sahabat, saudara serumpun kita daripada Indonesia dan juga seantero dunia yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita, seperti biasa jangan lupa untuk tekan butang like banyak-banyak, tekan banyak-banyak like tu, dan juga jangan lupa untuk kita sebarluaskan kongsi rezeki ilmu kita dapat pada pagi ini dengan menekan butang kongsi. Kita sebarluaskan ilmu kita dapat pada pagi ini kepada seberapa ramai yang boleh. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaatnya, insya-Allah. Jadi jom kita teruskan lagi perbincangan kita dengan meraihkan soalan yang berikutnya daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, Ustazah, Da'i dan warga Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Hari Raya Aidilfitri sama-sama kita. Zaman sekarang, duit raya transfer online saja. Ahli keluarga terdekat. Tiada lagi bertukar-tukar sarung ampau. Adakah kita perlu wujudkan kembali pemberian duit raya secara fizikal, Ustaz? Terima kasih. Silakan, Ustaz. Okay, terima kasih Ustaz. Kalau saya kata memang perlu diwujudkan kembali pemberian duit raya ini secara fizikal. Kenapa? Itu pasal kita nak bincangkan. Jadi sedang menonton mati Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Islam ni sesuatu syariat yang dianjurkan dia bukan sekadar nak sempurnakan satu syariat, tetapi ada maqasid dia, ada dia punya hikmah di sebalik hukum hakam yang terkandung di dalam syariat Islam. Jadi oleh kerana dalam budaya kita berhari raya dengan kita memberikan sumbangan, kita berkongsi rezeki kepada anak-anak kecil, kepada kanak-kanak, kepada orang yang susah. Jadi untuk kita menjadikan ia lebih memberi kesan mendalam, manusia ada emosi, Ustaz, ada perasaan. Kalau kita bagi online tu dia tak ada perasaan, tahu dapat duit tak tahu duit. Mungkin itu juga tapi dia senyap-senyap je lah kan. Jadi sekiranya kita dapat kembalikan budaya kita memberikan semua itu secara face to face, secara bersemuka, maka itulah lebih baik. Kerana apa? Kerana kita yang memberi, kita ada rasa kasih sayang kepada orang yang diberi. Orang yang menerima pula, dia akan ucapkan terima kasih, syukran, syekh. Jadi bahasa-bahasa itulah yang akan menjadikan kita lebih rapat. Hikmahnya apa? Supaya dia akan lebih kenal dan lebih rapat dan ada perasaan hormat menghormati sesama orang Islam. Jadi situlah budaya kita berkongsi rezeki ini bukan sekadar kita memenuhi keperluan dia, tetapi kita dapat meningkatkan emosi kanak-kanak, kegembiraan kepada mereka, dan sesuatu yang sangat Nabi suka ialah idkhalus surur ilal ghair. Kita memberikan, memasukkan rasa gembira kepada orang lain dengan cara bersedekah. Jadi kan kalau kita dapat senyap-senyap itu dapat notification, kita biasa je. Tapi bila kita dapat secara fizikal, atuk bagi, pakcik bagi, dia melompat je. Tak sabar-sabar nak tengok berapa dalam dia. Dapat RM10, alhamdulillah. Tiba-tiba RM100. Lagi dia bergembira, dapat RM1. Alah, RM1 je. Tapi saya lebih suka guna teknologi moden. Bawa je QR code ni. Sekarang. Kan scan. Atuk tolong tok. Saya pun ada ni Ustaz, tolong scan apa ni. Jadi Ustazah, itu sudah gabungan di antara online untuk transfer, tapi secara fizikalnya, interaksi itu ada. Fizikal pun ada. Betul. Kena ada kedua-duanya sebenarnya. Betul, kita juga meraihkan juga dengan kemudahan teknologi pada hari ini. Oh, satu jawapan. COVID dah selesai kan Ustaz? Alhamdulillah kan? Kalau masa COVID itu sesuailah. Diingat, sudah jauh-jauh tak boleh nak berjumpa, kita online je, duit raya. Tapi bila ada hari ini, maka lebih baik. Tak payah sampul, banyak sampah. Bagi duit dia. Kita tu bila bersalaman tu pun sebenarnya dah ada dia punya pahala yang Allah berikan kepada kita kan. Masya-Allah. Jadi sudah betul sekalian, mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi sebelum kita teruskan dengan soalan berikutnya, kita nak bacakan sedikit ucapan daripada penonton kita, daripada Dani Warda. Dia mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon ampun dan maaf atas segala kesilapan. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sama-sama kita insya-Allah selamat Hari Raya Aidilfitri. Jadi jom kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Ketupat Palas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah cara menanamkan akhlak yang baik bagi anak-anak yang mengharapkan duit raya ketika berkunjung-kunjungan ke rumah sanak saudara dan sahabat handai? Terima kasih Ustaz dan Da'i. Sama-sama Ustazah. Silakan. Masya-Allah. Bila sebut tanam tu, dia kena ada tanah dia, dia kena ada benih dia. So jadi dalam Islam ni nak tanam sesuatu dalam pemikiran anak-anak
dia kena set balik dia punya mindset dia, pemikiran dia, niat dia Ustaz. Betul. Okay, sebelum pergi, bagi tahu hari ni kita nak pergi berkunjung ziarah. InsyaAllah kita akan pergi ke rumah atuk, pergi rumah pakcik semua. Jadi tujuannya untuk apa? Kita tanya dia. Tujuannya untuk apa? Duit raya. Salah tu. Betul kan Malik? Duit raya itu kalau ada. Tapi tujuan kita nombor satu, kita nak tengok dia sihat ke tak. Lepas tu kita nak mendoakan dia. Lagilah baik kalau seandainya kita assign mana-mana anak kita kan tuan-puan, suruh dia baca doa sebelum balik, sebelum turun daripada rumah, sebelum keluar daripada rumah pakcik dia, rumah atuk dia kan. Doa yang simple-simple, doa dalam sembahyang tu pun boleh. Jadi kita setkan satu perancangan. Sewaktu kita bawa anak-anak kita pergi untuk berkunjung ziarah, jadi fokus pada nak mendoakan, nak minta maaf, nak ziarah, nak lihat keadaan mereka dan kemudian menyambung silaturahim. Jadi kalau ada duit, bonus. Fulus itu bukan tujuan utama. Jadi terangkan berulang kali. So biasanya kalaulah berulang kali, ni 20 kali, 40 kali ulang pada anak-anak, tertelan, tanam dah insya-Allah. Terima kasih kepada Ketupat Palas dengan soalan ni. Allahu Akbar. Jadi berkaitan dengan kongsi rezeki ni dalam bentuk duit raya tu, betul kata Ustazah, kita kena tetapkan dalam pasangkan niat kepada anak, betulkan niat anak tu terutamanya untuk kita nak datang tu lebih kepada ziarah, bukanlah semata-mata untuk dapatkan duit raya insya-Allah. Jadi itu satu jawapan yang cukup bernas untuk soalan daripada Ketupat Palas tadi insya-Allah. Jadi kita beralih dengan soalan berikutnya Ustazah daripada Puan Laila di La Rosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah di saat kita meraihkan lebaran kemeriahan dan kemanisan yang bermakna itu juga turut dikongsi bersama yang lain yang mungkin kurang berkemampuan? Jika kita juga tidak mampu berkongsi dari segi kewangan, adakah doa dan menziarahi mereka juga adalah sebaik-baik perkara yang boleh kita lakukan? Mohon perkongsian. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Macam dah sebut dah sikit tadi kan. Kita nak dengar Ustaz. Silakan Ustaz. Okey. Jadi terima kasih Ustaz Luqman. Jadi bila kita berhari raya memang kita nak kongsi. Memang tak nafikan ada di antara kita orang yang kurang bernasib baik. Namun orang yang kurang bernasib baik bila dah bayar zakat fitrah pun dia dah berkongsi rezeki dengan orang lain. Sebab dia dapat sedikit, walaupun sedikit yang dibayar zakat fitrah, berapa? RM7 ke, RM14 ke, RM21 ikut kadar itu, menggambarkan bahawa dia bersedia untuk berkongsi walaupun hanya sedikit. Tapi kalaulah ditakdirkan dia memang asnaf, untuk bayar zakat fitrah pun tak mampu. Dia hanya mampu menerima, dia pun boleh berkongsi kebaikan itu dengan orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa supaya semua umat Islam diberi kebaikan. Orang yang memberikan sumbangan diberikan kebaikan. Orang memberikan sedekah kepada dia, dia pun doakan, ya Allah, berkatilah kehidupan orang yang pemerhati hati. Itu juga dikatakan sebagai sedekah. Dan bila kita bersedekah, maka itulah yang kita kongsi rezeki. Sebab tadi kita dah bincangkan, rezeki itu bukan duit saja, tapi kesihatan, kesejahteraan, keimanan, ketakwaan, rasa dekat dengan Allah, itu semua adalah satu anugerah rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. So, jangan rasa sedih, jangan rasa risau bila kita tak ada duit untuk kongsi dengan orang lain. Kita jangan rasa sedih bila kita tak mampu nak buat open house, open day seperti jiran-jiran lain, kerana kita boleh berikan dengan cara yang lain. Kita berbelanja dengan kemampuan kita. Jangan pula sampai nak jaga status orang lain buat hari terbuka nak kongsi rezeki, kita pun sampai berhutang. Janganlah begitu. Islam tidak memberatkan dengan sesuatu yang di luar daripada kemampuan kita. Dengan kita senyum, itu juga sedekah. Dengan kita mendoakan, itu juga sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap perkara yang baik itu merupakan sedekah. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya senyuman itu juga satu rezeki. Ada orang yang tak boleh senyum tak? Oh betul. Jadi kalau boleh senyum tu maksud dia satu rezeki. Jadi kongsikan rezeki senyuman anda itu ke serata dunia insya-Allah. Jadi terima kasih Ustazah. Ustazah, soalan berikutnya ni dia panas sikit Ustazah. Bila mana kita sebut tentang kongsi rezeki ni kan, ada orang yang bertanya kepada saya. Dia katalah, dia buat satu situasi, kata bagaimana pula kalau keadaannya orang ni nak berkongsi rezeki suami? Bagaimana Ustazah, silakan. Dia berkongsi rezeki suami itu dia lain dengan berkongsi suami. Itu lain. Mana Ustazah jawab? Berkongsi rezeki suami maksudnya suami dia memberikan kita nafkah, kan memberikan kita sedekahnya dengan hadiahnya. Jadi kita nak bagi rezeki itu, contohnya lah suami
Dengan suami kita dapat anak. Jadi anak itu adalah rezeki yang dikongsikan bersama, betul tak? Jadi kelebihan anak itu yang kita sumbangkan pada masyarakat, kepada sekolah dia dan sebagainya. Talent dan potensi dia itu adalah salah satu daripadanya. Tapi kalau berkongsi suami ni, dia kena ada ilmu lain. Ilmu kesabaran, kemudian ilmu bersedia untuk berkorban, ya, ilmu ketenangan dan kedamaian, ilmu dan bukan setakat isteri saja. Yang paling banyak kena ada bebanan ilmu ini nak menyelami dia adalah suami. Sebab dia adalah pelaksana, dia adalah pemimpin. Betul tak Ustaz? Betul saja. Bukan sekadar ilmu saja. Dia perlukan kemahiran. Allahu Akbar. Kemahiran mengurus perasaan dua insan yang di bawah satu bumbung. Kemahiran berkomunikasi, bagaimana nak memberi kefahaman kepada dua insan, tiga insan, empat insan di bawah satu bumbung. Kemahiran untuk memimpin mereka yang mempunyai kepelbagaian latar belakang dan perasaan. Berkemahiran untuk berlaku adil tu. Jadi ini satu jawapan. Tapi jawapan Ustazah itu insya-Allah jawapan yang selamat. Iaitu berkongsi rezeki suami itu ialah mungkin suami itu berpendapatan lebih, so dia kongsikanlah bagi sedikit dan sebagainya. Insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Mungkin yang bertanya tu mungkin menonton kita pagi ni. Insya-Allah mudah terjawab soalan tu. Tapi kita nak berehat sebentar. Banyak tapi banyak Ustazah tambah. Nanti Ustazah tambah depan ni. Ustazah tambah nanti insya-Allah. Okey, Jadi semua sekalian nak tahu penambahan daripada Ustazah tentang rumah terbuka, jangan ke mana, teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz Seindah Kasih kembali sebentar saja lagi insya-Allah. Tuan-tuan yang mulia, nama Tok Wan yang sebenar ialah Muhammad Zaki bin Lebai Arifin. Tok Wan berasal daripada Kuala Nerang, Kedah. Jadi semasa muda Tok Wan dah merantau ke seluruh Malaysia hinggalah ke Selangor, dan Tok Wan pun bermustautin di Selangor. Jadi penerimaan orang terhadap cara Tok Wan memasak dan membagi orang makan ni, ramailah yang setuju dan menyokong kerja-kerja Tok Wan ni, dan ada juga yang menginfak untuk Tok Wan teruskan Tok Wan punya kerja-kerja amal ni. Walaupun ada jugalah sedikit-sedikit orang yang komen yang tak berapa setujulah dengan cara Tok Wan ni. Mungkin dia ingat Tok Wan ni nak riak ke, syok sendiri ke. Itu terpulanglah pada fikiran masing-masing lah. Yang penting Tok Wan buat kerja ni lillahi ta'ala. Okey, kesan daripada kerja-kerja yang Tok Wan buat ni, Tok Wan merasa puas dan seronok untuk memberi orang-orang asnaf dan anak-anak yatim ini makan, dan mereka pun rasa apa yang Tok Wan nak mereka rasakan. Itulah, harap semuanya puaslah. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz Seindah Kasih pada pagi ini istimewa raya untuk kita sama-sama mengambil ilmu dan juga pedoman sebagai pengajaran dan juga memudahkan perjalanan kehidupan sepanjang kehidupan kita insya-Allah. Jadi kita masih lagi di dalam perbincangan topik kita berkaitan dengan kongsi rezeki. Alhamdulillah sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, kita menerima satu soalan daripada Puan Nur Azlina Osman, dan alhamdulillah Ustaz sudah pun menjawab soalan tersebut. Kita nak beralih pula pandangan Ustazah tentang melaksanakan ataupun menganjurkan rumah terbuka untuk berkongsi rezeki. Pandangan Ustazah, silakan. Dia sebenarnya, saya pergi ke Mesir, saya ada pergi ke beberapa buah negara. Di hari raya tu yang banyak buat open house kat Malaysia je. Dia jadi macam budaya. Jadi budaya, macam seolah-olah buat kenduri dah. Kan? Tapi kalau di tempat-tempat lain tu makan kuih, macam di Mesir lah, makan kuih besar penutup betul ni lepas tu kena letak gula sikit kan. So yang tu je makan pun dekat atas katil. Sebab dia punya sofa dia gitu ada katil kan. Tempat sofa tu lelaki. Jadi yang perempuan dia suruh masuk ke bilik pula. Sebenarnya sangat simple. Very simple. Tapi yang lebih dia itu adalah dengan apa orang kata bertegur sapa, beramah mesra kan. Jadi dia sambil-sambil sahaja. Makannya tak banyak tapi lebih kepada orang kata apa, bersembang dan juga berinteraksi
interaksi. Jadi ini mungkin kita boleh terapkan dalam masyarakat kita lah. Lepas ni kalau nak buat makan-makan tu boleh, tapi jangan sampai berlebihan sampai membazir. Tapi pastikan interaksi itu yang lebih-lebih, insya-Allah. Jadi sidang betul sekalian, kita nak terima kasih untuk soalan tersebut. Kita nak raikan dahulu sedikit ucapan daripada sahabat penonton kita. Daripada Puan Roziah Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat Hari Raya pada semua. Selamat Hari Raya. Beri duit raya akhir Ramadan besar pahalanya. Jika beri di pagi raya pun boleh, tapi kurang sikit pahalanya. Tolong jelaskan Ustaz. Ni lagi satu soalan ni. Pokoknya di sebalik ucapan tu ada soalan. Kita lagi satu pula ucapannya adalah daripada saudara Rizwan Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Hari Raya Aidilfitri buat semua keluarga, semua kru-kru Tanyalah Ustaz dan seluruh umat Islam. Sama-sama Tuan Rizwan Ibrahim kita. Selamat Hari Raya. Jadi Ustaz, untuk soalan tadi tu yang diselitkan di sebalik ucapan raya tu Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz. Jadi bila kita melakukan amal ibadah, memang dia ada kelebihan-kelebihan mengikut kepada waktu, tempat, keadaan. Memang tidak nafikan. Kalau kita nak bersedekah, bersedekahlah di bulan Ramadan. Kerana pahalanya yang berlipat kali ganda. Khususnya di malam-malam yang akhir. Ya, dengan barakah Ramadan itu, pahalanya berganda. Tapi di situ sudutlah kita memberikan sedekah. Namun bila sampai je Syawal, dia satu konsep yang berbeza di mana kita memberikan kegembiraan kepada orang lain. Ya. Jadi bila kita bersedekah di Syawal, kita ada dua kebaikan. Yang pertama, kita bersedekah dapat pahala. Yang kedua, dengan sedekah itu kita memberikan kegembiraan kepada orang lain. Dah ada dua pahala. Apatah lagi kalau kita bersedekah tadi untuk kita menghubungkan silaturahim. Dah tiga pahala. Apatah lagi kalau kita bersedekah kepada orang yang kita tak suka. Dia dah tambah silaturahim. Maka lihat pahalanya itu berganda-ganda. Jadi bila kita beribadah, kita berikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, setiap perkara itu ada pertimbangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sedekah-sedekah kita kongsi rezeki ini menjadi kita panggil apa? Menjadi bekalan kita, simpanan kita untuk Allah Taala lihatkan di akhirat nanti. Menjadi saksi kita. Ustazah, untuk tambah soalan sedikit Ustazah. Kalau macam seorang ni, dia mungkin dalam bulan puasa tu dia terlepas untuk melakukan kebaikan ataupun nak melipat kali gandakan pahala. Jadi bila mana datang raya ni, apa yang dia boleh lakukan Ustazah? Ya, antara tanda-tanda orang yang puasanya itu diterima ataupun berbekas, ada kesan Ramadan itu dalam diri dia mendapat keampunan adalah dia terdorong nak buat benda-benda yang baik itu berterusan. Jadi dia akan bawa spirit ataupun jiwa semangat Ramadan ini pada luar Ramadan. Jadi kalau Ramadan bersedekah, jadi dia tahu dia dah lepas dah Ramadan ni, Syawal dia buat juga dengan sedekah. Dia rancang sedekahnya. Bukanlah sedekah itu ataupun dia berkongsi rezeki itu sehingga dia pula rasa macam aku dah tak ada duit, nak bagi lagi. Jadi dia macam tertekan lah pula kan. Sebab kita memahami bahawa bila berkongsi rezeki itu dia tidak terhad pada bulan Ramadan. Ramadan ini adalah bulan tarbiyah. Dan kita ini jangan nak jadi Ramadaniyun. Nak jadi hamba Ramadan, tapi jadilah Rabbaniyun. Kita jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi itulah dia tanda bagi puasa itu berjaya mendidik ataupun tidak adalah apabila selesainya bulan Ramadan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua dapat mengadaptasi apa yang kita sudah pun lalui di Ramadan yang lalu di dalam raya ataupun Syawal dan juga bulan-bulan yang akan datang, insya-Allah. Jadi Ustazah, kita nak berhenti sebentar untuk bertanya soalan. Sebab kita ada game. Kita ada sediakan satu game surprise untuk Ustazah pada pagi ini. Jadi sebelum tu saya nak bagi Ustaz dulu. tak maklumkan awal pun. Ini nama pun surprise. Surprise. Jadi saya bagikan ini ada dua ni, satu dia macam gambar lelaki, satu gambar perempuan ni. Mungkin maksud dia suami atau ustazah lah. Yang kan lelaki tu ustaz, yang perempuan tu ustazah. Jadi saya akan sama dah ni. dia punya syaratnya mudah je, terma dan syaratnya. Mudah saja. Saya akan tanyakan soalan. Kalau jawapan tu cenderung ataupun lebih kepada ustaz yang buat, ustaz angkat gambar lelaki. Kalau sama juga ustazah, kalau suami yang buat kena angkat. Yang penting permainan ni
perlukan kejujuran dan keikhlasan. Allahu akbar. InsyaAllah. Jadi dah bersedia Ustazah? Tapi soalan tak nakal kan? Tak nakal. Soalan dia soalan insya-Allah ilmiah. Masya-Allah, masya-Allah. InsyaAllah. Jadi untuk soalan pertama Ustazah, soalan pertamanya, siapa yang selalu buat keputusan beli baju raya anak-anak sekeluarga? Mestilah sama dengan saya pun. Sama. Yang keduanya, siapa yang selalu beri duit raya pada anak-anak? Sama-sama, masya-Allah, berkongsi rezeki, masya-Allah. Soalan yang ketiga, siapa yang pergi pasar beli bahan mentah masakannya? Sama-sama, masya-Allah. Sama. Saya pun kalau ada saya nak kat dua je kan. Soalan yang keempat, siapa yang putuskan aturan balik kampung? Soalan ni. Ustaz tak jawab, Ustaz. Saya tak jawab sebab balik kampung siapa tu ni? Sebab kami selalu berbincang. Masya-Allah. Saya rujuk. Saya nak angkat satu tak boleh. Tak boleh Sebab apa? Sebab ini adalah melibatkan kepada keharmonian, kemudian tengok keutamaan. Kadang betul kalau ikut tahun satu isteri, tahun kedua ni kan. Tapi kita lihat keutamaan ialah kena yang sana dulu. Tak apalah hari-hari tahun itu, yang penting kita ada komunikasi dengan. Tak jawab macam ni je. Angkat dua-dua. Tadi terpindu. Lahan tu cantik Ustaz. Sebab saya pun boleh kata kebanyakan penonton kita pun akan beramal benda begitu juga, insya-Allah. Soalan berikutnya, soalan yang kelima, siapa yang paling tak sabar menanti hari raya? Rumah. Allah Akbar. Ustaz angkat satu ya. Ustaz angkat Ustazah. Sebab apa? Saya katakan dilema. Sebab apa? Sebab Ustazah ni dia nak oleh kerana persiapan hari raya, biasa dia akan buat sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Contoh baju raya kita siap sebelum Ramadan. Maksudnya dia tak sabar-sabar nak tunggu sehingga sebelum Ramadan pun dah siap. Tapi interpretasi. Salah Ustaz. Sampai menangis. Sama ya. Pada pagi ni bukan menangis sedih tapi tak apa, ini biasalah gurau-gurau suami isteri itu benda biasa Ustazah. Dan soalan yang terakhir. Ustaz, saya nak buat justification. Ya. Sebab saya kena sediakan. Saya tak nak Ramadan tu kita dibebani Ustaz. Itu sayangnya Ustazah pada Ramadan tu. Masya-Allah. Tapi tetap jugalah tak sabar sebenarnya menanti raya tu kan. Dan soalan yang terakhir Ustazah, siapakah yang selalu kemas rumah untuk raya? Kita berdua. Sama-sama, alhamdulillah. Itulah saya katakan tadi, sidang betul sekalian. Sebenarnya inilah contoh personaliti pendakwah paling romantis di Malaysia. Banyak melakukan perkara bersama-sama. Terima kasih Ustazah di atas permainan. Sebenarnya kita nak raikan soalan lagi. Namun sebelum itu kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu di TV3 lah. Jadi sebelum sekalian, untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang topik kita kongsi rezeki adalah rancangan Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Kembali sebentar saja lagi. Kita berhenti berehat seketika, insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu di rancangan Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Biar tahu, jangan keliru, menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi kekal bersama kami dengan topik perbincangan kita pada hari ini, kongsi rezeki. Ayo sama-sama kita kongsi rezeki ilmu yang kita dapat pada pagi ini dengan mengkhabarkan juga menceritakan kepada sanak saudara yang mungkin sekarang ini berada bersama-sama dengan kita di samping kita menyambut Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini, insya-Allah. Jadi jom kita teruskan lagi Ustazah untuk perbincangan kita dengan meraihkan soalan berikutnya daripada Puan Intan Safina Zainal Abidin. Assalamualaikum Ustaz, Ustazah, da'i dan kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Soalannya, apa hukum sekiranya orang bertanya bila nak buat open house dan kita bagi tahu close house? Biar tahu, jangan keliru. Kita dah ingat pandangan siapa dulu ni? Ustaz dulu lah. Saya jawab dulu. Silakan. Nanti Ustaz tambahkan. InsyaAllah. Jadi terima kasih Ustaz. Jadi berkaitan dengan soalan daripada Intan tadi tentang kita nak bertanya ada buat open house ke tidak. Jadi bila asasnya bertanya itu adalah suatu
satu kunci untuk kita dapat pengetahuan. Bukan kita belajar ke kelas je kita tanya, tapi dalam kehidupan kita nak dapat maklumat, kita kena bertanya. Jadi hukum bertanya adalah harus. Tak jadi masalah kita tanya pun buat open house bila. Cumanya bila kita berkomunikasi, kita berhubung, bertanya orang lain dengan cara yang baik ya, supaya orang yang kita bercakap dengan dia tidak terasa hati. Baik, kita jawab close house. Jadi bila jawab close house pun hukumnya adalah harus. Ya. Tak jadi masalah kalau dia berterus terang. Kerana bila kita nak buat open house, itulah satu konsep kongsi rezeki. Rezeki kalau ada boleh kita berkongsi. Mungkin dia tak ada, tak bersedia. Situasi rumah tak sesuai. Jadi kita perkara itu perlu diambil kira, dan bagi kita yang bertanya, maka kita kena raikan juga cara kita menjawab. Kalau dia kata close, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Taala bukan rezeki dia permudahkan. Jangan pula kata apalah kau orang semua buat open house, kau buat close house. Maksudnya jadi judgmental. Sedangkan situasi setiap orang itu berbeza. Itulah untuk bertanya tak salah, untuk menjawabnya itu perlu kita dengan penuh hormat kepada jawapan yang diberikan oleh orang yang ditanya tadi, apatah lagi ia berkaitan hak, berkaitan dengan kemampuan, berkaitan dengan credibility dan sebagainya. Ini berkaitan juga dengan adab ziarah menziarahi. Betul lah Ustazah. Betul. Sebab dia ada dalam Al-Quran tu kan, di mana orang-orang beriman, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Jadi maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah yang bukan rumah kamu sehingga kamu meminta izin dan kamu memberi salam. Jadi terpulang kepada tuan rumah, itu rumah dia. Dia kata close house, dan kalau kita dah bagi salam 3 kali dia tak jawab, kan kita kena balik. So, itu close house lah maksudnya kan? Itu close house. Tapi kadang-kadang Ustazah ada juga kan, mungkin kesilapan kita lah sebagai ibu ayah, kadang-kadang kita terlepas pandang pada anak-anak kita ni. Diorang ni kalau bagi salam tak cukup 3 kali. Kadang-kadang sampai dia orang tunggu bagi salam tu sampai betul-betul tuan rumah keluar tu. Bagaimana dengan Ustazah? Silakan. Ya, saya rasa Syawal inilah peluang untuk kita mentarbiah anak kita. Jadi bawa angkut dia orang semua pergi, tapi dalam kereta tu briefing sikit. Adab ziarah, adab memberi salam, cara memberi salam, kan kaedah-kaedah dia. Cari sekarang ni boleh je kita cari dalam media sosial ke Google ke apa, search ke apa ke, search engine tu, cari dapatkan tu. Okey, hari ini tazkirah dek bagi tazkirah, adab salam macam mana kan, nak bagi salam macam mana, adab tetamu macam mana, adab tuan rumah macam mana kan. Jadi Masya-Allah. Jadi sebenarnya kehidupan kita adalah proses pembelajaran untuk diri kita dan juga anak-anak kita. Jadi gunakan semua peluang yang ada untuk mendidik diri kita dan juga ahli keluarga kita. Jangan takut dengan kegagalan ataupun kesilapan. Mungkin kali pertama anak buat hal, tak apa. Ajak dan terus ajak untuk dia tahu mana yang betul, mana yang salah. Tapi kena minta maaf lah mak. Betul. Kena minta maaf lah. Tuan rumah kan jangan, alamak pecah kaca lah pula. Ini budak ni memang tak ada tarbiyah lagi. Selama je balik. Kena minta maaf balik lah. Jadi itulah Ustaz, benar juga apa yang katakan Ustaz tu berkaitan dengan kongsi rezeki ni. Rupanya ialah ibu ayah ni bukan hanya sekadar berkongsi rezeki dengan jiran-jiran, dengan orang yang datang tetamu bertandang tu, tetapi juga dengan anak-anak, dengan memberikan ilmu pada mereka. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita dan juga terjawab soalan yang diajukan sebentar tadi, insya-Allah. Kita beralih Ustazah dengan soalan berikutnya. Daripada alhamdulillah daripada Puan Teratai Uda. Assalamualaikum dan salam anil fitri buat Ustazah, dai dan kru-kru tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana konsep kerja amal di hari raya? Okey. Soalan kedua, adakah amalan kerja gotong royong membersihkan kubur di hari raya dikira kerja amal di hari raya? Dan soalan ketiga, wajarkah jamuan gotong royong di tanah perkuburan dilakukan di hari raya? Salam Aidil Fitri, ucapan mulia. Mohon maaf anda tersalah kata. Sama-sama kita bergembira di hari raya yang mulia. Oh, diakhiri dengan pantun yang cukup cantik. Jadi Ustaz, ada 3 soalan. Jadi untuk soalan pertama ni saya rasa boleh untuk Ustazah dululah. Bagaimana konsep kerja amal di hari raya ni Ustazah? Silakan. Saya lebih memandang bahawa Idul Fitri ini konsep dia punya jantung hati dia itu adalah meraihkan kemenangan kita. Kita lawan hawa nafsu kita. Dan itu Syawal kan, pada Syawal pertama, sebab tu haram untuk kita berpuasa dan kita kena makan. Jadi untuk konsep yang sebegini, bila kita nak melakukan kerja amal tu, kita tengok ada selari tak, boleh bertemu tak. Okey, kalau bertemu ialah dengan kerja amal ini kita membantu orang lain, kita pula mendidik diri kita untuk bersedia berkorban dan sebagainya, membersihkan ke apa ke. Okey, so kalau dapat
bertemu, maka kita boleh teruskan. Tetapi mungkin dia akan mengambil masa kita. Sebab kita nak pergi ziarah lah. Lepas tu nak jadi tuan rumah lagi. Orang nak datang ziarah rumah kita. So, pada saya lebih anjurkan kita hidupkan NGO, pertubuhan-pertubuhan NGO ni yang dia memang membuat amal kebajikan. Tak kisahlah mana-mana, tapi jangan yang scammer sudah. Kan? Cari yang betul, yang asli, kita kenal siapa dia dan kemudian bagilah bajet ke ataupun kita masukkan nama kita ni untuk sukarelawan. Sebab dia banyak juga kerja-kerja dia yang perlukan penglibatan secara tenaga. InsyaAllah. Jadi satu jawapan untuk soalan pertama tu insyaAllah dah jelas. Soalan yang kedua, ketiga Ustaz. Kadang-kadang sampai mengamalkan buat pula kenduri dekat tanah perkuburan lepas buat kerja amal. Bagaimana Ustaz? Okey, pada asasnya untuk kita melakukan aktiviti kebaikan, kebajikan, orang kata kerja amal, bersihkan kubur, memang hukumnya digalakkan. Tapi sepatutnya kita melihat kesesuaian waktu. Dan Ustazah tadi dah sebutkan. Jadi di dalam Ruh Aidil Fitri adalah kita meraihkan kemenangan. Kemenangan kita dengan kita melaksanakan ibadah puasa, kita nak tundukkan nafsu kita. Dan Aidil Fitri juga adalah hari kegembiraan. Jadi sinonimnya kita bila kita pergi ke kubur, kita akan rasa sedih. Betul. Kita akan rasa kehilangan orang yang telah lalu dan kita mengingat kembali orang-orang yang telah lalu. Itu pun memang kita digalakkan ingat. Cumanya mungkin pada pandangan saya adalah lebih baik kita di hari raya itu kita zahirkan kegembiraan kita dengan sesama orang yang hidup. Kita ziarah menziarahi, kita kongsi rezeki, jamu menjamu. Lepas tu untuk ke kubur itu kita boleh buat waktu yang lain. Walaupun tak salah pada raya, tapi keutamaan lebih baiklah kita menzahirkan kegembiraan kita di Aidil Fitri. Dan untuk ziarah kubur ini ataupun kita bersihkan kubur dan sebagainya pada waktu yang lebih sesuai. Allahu Akbar. Paling afdal adalah kita raikan kegembiraan, tapi tidak menyalahi juga untuk kita nak membersihkan. Tapi kalau boleh lebih baik banyak lagi. Setahun ada 365 hari. Kenapalah satu hari itu juga kita nak buat membersihkan kubur. Jadi boleh diamalkan pada hari-hari lain, insya-Allah. Boleh terjawab soalan tersebut. Jadi soalan satu lagi Ustaz, soalan berkaitan dengan wajarkah jamuan gotong royong tu diadakan dekat kawasan perkuburan selepas mana selesai kerja amal Ustaz? Hukumnya saya melihat aktiviti seperti itu hukumnya adalah harus. Kita nak makan kat mana-mana pun tak ada masalah. Jadi kalau selepas gotong royong kita buat jamuan di tempat kubur pun hukumnya adalah harus. Tak ada nas yang mengharamkannya pun Ustaz. Jadi bila al-aslu fil asya al-ibahah. Asas semua perkara dalam kehidupan kita selama mana tidak ada dalil yang mengharamkan, maka hukumnya adalah harus. Tapi Ustaz, tapi kalau buat jamuan itu dengan tujuan untuk menjamu roh-roh itu jadi haram. Oh, yang itu dah lain. Sebab dia tengok tujuan itu untuk apa. Tapi kalau jamuan untuk kita, orang kata dah penat bekerja, meraihkan apa yang itu hukumnya adalah harus. Jaga adab. Jaga adab pula. Betul, jaga adab di makan kubur. Pula kadang-kadang pergi buang sampah dekat kawasan kubur tu. Tadi dah bersihkan, dah nak kena bersihkan sekali lagi pula. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut insya-Allah. Kita beralih dengan soalan berikutnya. Ini di antara salah seorang penanya soalan setia kita, iaitu daripada Puan Nurul Huda Tajuddin. Assalamualaikum Ustaz-Ustazah dan Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin buat semua. Sama-samalah kita. Berkongsi juadah di Hari Raya biasa dilakukan di Malaysia. Soalan pertama, adakah kita sebagai pemberi juadah ini boleh mengharapkan balasan daripada pemberian kita itu? Soalan untuk Ustazah. Dan soalan yang kedua, soalan untuk Ustaz, bolehkah kita hanya menerima juadah yang diberikan tanpa membalas semula pemberian tersebut walaupun kita berkemampuan untuk membalasnya? Mohon penjelasan Ustazah. Terima kasih. Silakan Ustazah. Okey, untuk soalan yang pertama ni, kita jelas sebenarnya bila kita memberi sesuatu atau kita melakukan amalan, kita kena buat dengan ikhlas. Jadi ikhlas ini dia tidak mengharapkan balasan daripada orang lain ataupun orang yang kita berbakti dengan dia. Jadi apa yang kita harapkan adalah Allah redha pada kita, itu je. Sebab kalau dalam 114 surah tuan-puan kan, ada satu surah tu surah Al-Ikhlas. Dia cerita berkenaan dengan Allah je. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, sehinggalah akhir ayat. Akhir ayat tu semuanya
cerita pasal Allah, tentang Allah. So kita boleh ambil lah kiasan daripada sini bahawa ikhlas ni kita buat sesuatu kerana Allah. Yang membalas tu kalau orang nak membalas pada kita, kalau Allah tidak takdirkan dia sampai pada kita, tak sampai juga. Jadi yang kita nak adalah Allah redha ke tak bila aku buat ni. Bila aku beri buat satu pemberian ini, Allah redha tak, Allah sayang tak pada aku. Jadi betulkan niat kita. Kalau kita ada pengharapan pada orang lain, takut kita kecewa. Takut pula amal tu jadi reject. Kena tolak, na'udzubillah. Rugilah. Allah. Bagi untuk soalan kedua pula Ustaz. Yang kedua, bila kita memberi, orang memberi kepada kita, kita berterima kasih. Tetapi saya tak jumpa pula Nas kata kita wajib membalas. Bagi salam kot tu Ustaz. Dia kiasan untuk bagi salam. Kalau kita beri, tapi kalau salam, dia berbeza. Orang beri salam hukumnya sunat. Menjawabnya itu adalah wajib. Ya? Jadi kalau pemberian sedekah ini, itulah tak jumpa lagi kan? Kau saja jumpa. Kalau orang bagi kat kita, kena pulangkan balik. Sebab Ustaz belum jumpa, saya pun tak jumpa. Jadi pada asasnya memang kita tak wajiblah untuk membalas balik pemberian daripada orang yang beri juadah kepada kita. Namun Islam ni memang cukup cantik. Ya? Bahawasanya bila kita kita menerima kebaikan ni, kita kena buat kebaikan yang sama ataupun lebih. Kiaskan berkaitan dengan orang yang beri salam tadi. Wa iza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsaniha aw farudduha aw bi ahsanaha. Sama ada, maksudnya bila kita diberikan salam itu, maka kita jawab ya dengan yang sama ataupun dengan yang lebih baik. Ya. Jadi itu menggambarkan bila orang buat baik kepada kita, paling kurang kita beri yang samalah. Ataupun dengan yang lebih baik. Namun suruhan itu adalah bentuk galakan. Sunat, bukan yang wajib. Tapi kalau dia bagi pemberian kita doa, itu dah terbaik dah tu doa kan. Kita balas dengan doa. Kan jazakallahu khairan katsira ka jazakillahu khairan katsira Allah. Padahal dapat kita doakan pula pada orang. Jadi Ustaz, sebenarnya betul lah Ustaz katakan tu, tak ada dalil sebenarnya tentang kita orang dah bagi tu tiba-tiba kita kena bagi balik. Tapi ada satu benda yang orang bagi, kita wajib bagi balik. Hutang. Tapi itu satu topik yang lain lah. Jadi terbaik. Hutang kalau ada begini hari raya ni, mungkin ada orang datang minta hutang tu, bayarlah hutang-hutang tu kan. Langsai ke hutang sebab apa? Takut nanti amalan kita tu tak diterima oleh Allah SWT. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan daripada penanya kita tadi, daripada Ustaz dan juga Ustazah. Dan juga sidang betul sekalian, mari kita akan bualkan berkaitan dengan kongsi rezeki. Namun sebelum tu kita nak berhenti berehat kali yang terakhir insyaAllah untuk episod kali ini. Jadi jangan teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz, seindah kasih, biar tahu. Jangan keliru, kembali sebentar saja lagi insyaAllah. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz, seindah kasih, biar tahu, jangan keliru. Pada pagi ini berkongsi ilmu berkaitan dengan kongsi rezeki. Kongsi ilmu berkaitan dengan kongsi rezeki. Alhamdulillah, terima kasih kerana kekal sehingga ke penghujung rancangan, penghujung segmen kita pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa 1001 rahmat dan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kelak insya-Allah. Jadi sebelum kita nak raikan soalan berikutnya, kita nak raikan jugalah ucapan-ucapan daripada sahabat Facebook kita yang memberikan ucapan, di antaranya daripada Amzura Mukhtar. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri buat semua warga kerja Tanyalah Ustaz, kaum keluarga yang mengenali diri ini. Semoga raya tahun ini lebih bermakna dalam hidup kita semua. Jangan lupa ziarah sanak saudara kita dan tak lupa juga ziarah pusara orang yang kita sayangi. Dengan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri 2023. Maaf zahir dan batin. Dan juga seterusnya daripada Nurizan Zakaria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tapi berjawab waalaikumsalam. Sekali lagi. Okey, dan seterusnya daripada Nurizan Zakaria. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua kru-kru program Tanyalah Ustaz, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat. Banyak lagi sebenarnya. Tapi kalau kita nak bacakan semua ucapan-ucapan raya tu, maka rasanya segmen kita ini hanya menjadi ucapan raya Tanyalah Ustaz saja, Ustaz. Tapi Ustaz ramai yang sayang dengan kru-kru Tanyalah Ustaz. Sangat-sangat sayang. Mereka inilah yang menggerakkan kerja kita. Mereka ini sebenarnya sedang berkongsi rezeki, pengalaman mereka untuk nak sampaikan ilmu kepada anda semua, insya-Allah. Jadi jom Ustazah kita nak raikan dengan beberapa lagi soalan di dalam saki baki masa yang tinggal ini. Dengan raikan soalan berikutnya daripada Puan Mazni Hassan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika kita mengadakan rumah terbuka dan ada di kalangan jiran tetangga kita tidak dapat menghadirinya, bolehkah kita membungkus dan menghantar makanan tersebut ke rumahnya atau perbuatan kita itu dianggap sebagai memberi sisa-sisa makanan majlis tersebut? Mohon pencerahan Ustaz dan juga Ustazah. Terima kasih. Ini soalan untuk Ustaz. Untuk Ustazah, boleh saya tambah sikit tak pada soalan tu? Ustazah nak jawab soalan ni? Saya ambil soalan ni, boleh Ustaz? Boleh, jadi untuk Ustaz, tambah sikit berkaitan dengan kadang-kadang ada orang ni datang rumah terbuka, dia bawa siap mangkuk siar ni. Dia bawa balik bekal pula. Apa hukum itu Ustaz? Jadi silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Mazmi Hassan. Pada saya bila kita ada hidangan, ada jamuan, sangat cantik bila kita bagi jiran-jiran tetangga kita, sebab itu hak jiran kita. Dia dah bau dah makanan tu tadi, dia dah nampak dah orang parking depan rumah dia lagi kan untuk datang ke rumah kita. Jadi memang perlu bagi kepada jiran tetangga kita. Cumanya kalau kita bagi akhir itu, dia macam jadi seolah sisa orang dah kuis-kuis dah, letak tepi-tepi dah kan. Kadang-kadang tu semua lauk dah habis, semua lauk habis dah, tinggal sayur aja atau kuah aja yang lebih kan. Jadi pada saya, kita kalau nak bagi tu letak pengurusan kita buat anggaran, okey berapa yang datang, dan kemudian yang jiran ini kita siap-siap awal lagi, kita dah tapau. Okey, kalau tu target kita mesti kena habiskan. Jadi mana yang tetamu yang datang tu, bagilah plastik ke apa ke, bolehlah bungkus bawa balik kot kalau kita takut jamuan yang kita hidang tu tidak habis. Dan ada satu lagi, tuan-tuan perempuan kena ingat, baru-baru ni dia menjelaskan bahawa kita ni bulan Ramadan, dia orang buat satu target tau, Ramadan dengan Syawal kita membazir sebanyak 75,000 tan. Allahuakbar. Jadi kalau kita kedekut tak nak bagi, kongsi pada jiran tu, rasanya kita adalah penambah kepada bilangan tan. Allahuakbar. Jadi sebenarnya itulah, kalau sisa saki baki itu kita makan dapat tuan rumah. Alah, itu lagi bagus juga kan. Berkat dia. Kita beri kepada jiran-jiran kita. Pastikan seperti yang kata Ustazah, iaitu kita sediakan siap-siap untuk jiran-jiran yang mungkin tak dapat hadir ke jamuan kita. Jadi Ustaz, berkaitan dengan soalan kedua tu, bagaimana kalau yang tapau balik sekali? Tapau ni tengok keadaan Ustaz. Kalau tapau memang tuan rumah dia kata siap-siap bawa bekas untuk tapau okey, bolehlah bawa, harus kita membawanya. Tetapi kalaulah tapau tu kita senyap-senyap tak bagi tuan rumah, sedap betul lah, dia pun tapau senyap masuk poket bawa balik. Yang itu nak kata haram, kita takut benda itu boleh sampai pada haram kerana tuan rumah memberikan makanan untuk orang yang datang, tiba-tiba kita ambil tanpa pengetahuan daripada, jadi paling kurang pun dia kurang beradab lah. Sebab adabnya itulah untuk orang yang datang makan. Jadi kalau semua macam tu Ustaz, nanti temu datang tak cukup Ustaz, malu tuan rumah. Dah ambil hak orang pula. Jadi bila kita nak membawa itu, pastikan kita tahu adab ataupun kebiasaan majlis itu bagaimana. Kalaulah kita nak tapau, kita minta sedap lah, boleh tak tapau sikit? Tak ada masalah, tuan rumah lagi berlapang dada. Daripada kita ambil senyap-senyap, siap bawa tipin, letak bawah meja, tak tahu nanti kita masukkan sikit. Memang tak beradab dan bukan daripada ajaran Islam. Kuncinya itu adalah kita minta izin. Kalau tuan rumah kata silakan, maka silakan, tapi jangan lebih-lebih pula, takut membazir kat rumah pula kan, tak habis pula makan kat rumah. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita beralih pula dengan soalan berikutnya Ustazah, daripada Puan Mar WKN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Aidil Fitri. Saya ingin bertanya, mengapa kebanyakan memberi duit raya hanya pada perayaan Hari Raya Aidil Fitri sahaja, tidak pula pada Hari Raya Aidil Adha? Bagaimana untuk mengikhlaskan hati dengan memberi duit raya tanpa rasa bebanan, elak dari bersifat kedekut? Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Okey, Ustaz? Okey, saya jawab nanti Ustazah tambah. Okey, insya-Allah. Dia dua soalan tu. Ada dua soalan betul. Okey, saya soalan pertama, Ustazah yang kedua ya. Baik, berkaitan dengan pemberian duit raya ni, kenapa dia terfokus kepada Aidil Fitri, tidak pada Aidil Adha? Jadi bila kita lihat kepada
dua perayaan besar umat Islam ni, Aidilfitri dan Adha, konsepnya adalah berbeza. Konsep Aidilfitri adalah merayakan kegembiraan, kejayaan sebabnya dah puasa, maka kita disunatkan untuk memberi. Memang kita pun tak boleh nak puasa pada hari yang pertama. Maka situlah kita zahirkan kesyukuran kita dengan kita bersedekah, kita bagi makan, bagi duit raya. Manakala Aidul Adha ini adalah suatu pengorbanan daripada kita. Di mana konsep kongsi rezeki memang dah disyariatkan di situ. Ada kat situ. Kita disuruh untuk berkorban, dan korban itulah yang kita akan kongsikan dengan semua masyarakat. Ya. Dan kalau setengah pandangan mazhab yang lain daripada mazhab Syafi'i, mereka wajib bagi mereka yang mempunyai lebihan harta itu untuk melakukan ibadah korban. Mazhab Syafi'i kita sunat. Tapi saya lihat hari ini budaya korban ini sudah menjadi suatu yang luar biasa. Suatu masjid 20 ekor, 30 ekor kan. Jadi di situ konsep memberi itu memang sudah ada, dan anak-anak kita bagi kegembiraan untuk sama-sama orang kata menyambut pemberian-pemberian yang diberikan melalui ibadah korban. Kerana itulah tak ada duit raya pada Raya Aidil Sebab dah digunakan untuk ibadah korban. Ya. Ustazah, ada tambahan untuk soalan yang kedua tu? Soalan yang kedua tu, pada saya, kita akan jadi terbeban kalau nak memberi, rasa tak ikhlas apabila kita melihat dalam dunia ini semua benda kita punya. Tapi kalau kita sedar bahawa apa yang kita ada, diri kita sendiri adalah milik Allah, dia akan jadi ringan. Dan kita tahu, ada pemilik yang sebenar ni. Apakah perkara yang paling disukai oleh pemilik yang sebenar? Oh, kita bersedekah, kita memberi. Itu satu bahagian. Bahagian yang kedua adalah bacalah hadis-hadis, dalil-dalil yang mengarahkan kita untuk bersedekah. Ya. Dia akan melembutkan hati kita, dan dia akan meringankanlah bahu kita ini untuk tangan pun ringan nak memberi. Dan yang ketiga, tengok teladan-teladan daripada salafus saleh, para anbiya, yang dia punya pemberian dia sangat luar biasa. Cara dia memberi, bersedekah dan sebagainya, dia akan membuatkan kita malu sendiri. Kita pun tak mampu untuk bila memandang mereka, rasa macam kita, alah pemberi kita ni apalah sangat Ustazah. Ya, betul. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Soalan tersebut juga merupakan soalan terakhir. Oh, ya. Juga kesimpulan. Dah habis, Ustaz? Dah habis dah Ustazah. Masya-Allah. Berkat ilmu duduk dengan Ustazah ni, rasa pantas masa berlalu. Jadi Ustazah, sebagai penghujungnya ni, nak mohon Ustaz dan juga Ustazah memberikan sedikit ucapan raya lah kepada penonton-penonton kita yang sedang menyaksikan kita. Silakan mula dengan Ustaz dulu, insya-Allah. Assalamualaikum kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz. Saya ingin ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari raya ini kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan bertambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustazah. Ya, saya yang pertama minal aidin wal faizin. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat saya, para penonton yang dikasihi. Salam hari raya, dan juga kepada mak dan juga abah, ibu bapa mentua saya, keluarga ipar dua saya, dan seterusnya kepada bonda saya yang tercinta, yang banyak mendoakan, yang banyak memberi semangat, dan adik-beradik, kaum kerabat yang kenal. Masya Allah. Minta maaf kalau tak sempat nak pergi ke rumah. Dan saya dari jauh mendoakan semoga kita semua akan ditemukan kelak di hari akhirat dalam keadaan suasana kita redha dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu am wa antum bi khair. Mohon ampun, maaf zahir batin. Amin amin rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsira buat ustaz juga ustazah di atas perkongsian ilmu pada hari ini. Didoakan agar Allah SWT memanjangkan usia ustaz-ustazah, mengekalkan ustaz-ustazah dalam kesihatan, dan juga mengekalkan hubungan romantis antara ustaz-ustazah sehingga ke akhir hayat, sehingga ke syurga Allah SWT. Terima kasih Ustaz untuk Ustaz juga. Sama-sama. Amin rabbal alamin. Jadi sahabat sekalian, terima kasih kerana kekal sehingga ke penghujung rancangan. Saya dan Luqman di kesempatan ini mewakili pihak produksi rancangan Tanyalah Ustaz Seindah Kasih mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga kita bertemu lagi di lain episod rancangan Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.